Macam mana, tak kahwin lagi ke? Belum jodoh lagi. Nak cari juga. Tapi kalau tanya orang perempuan, boleh tak nak interview kenapa lambat kahwin? Tak boleh cari orang lain ke? Dia tu begging gitu. Jadi balik kita perbincangan tadi, yang penting kriteria pertama yang selalu kita cari adalah orang yang bertanggungjawab, orang yang care. Yang keduanya, melihat kepada keadaan semasa sekarang, rata-rata wanita mesti nak mencari lelaki yang ada pekerjaan. Bimbang juga kalau yang tak ada pekerjaan tu macam mana nak sara hidup. Yang ada pekerjaan. Dan yang ketiganya, yang ada agama, yang boleh membimbing kita sekurang-kurangnya dalam rumah tangga. Itu 3 minimum requirement. Kalau saya nak susun banyak, saya kata boleh. Banyak lagi tu kalau boleh nak orang yang jujur, pandai ambil hati, amanah dalam perhubungan, setia, pandai bergurau, sihat, rajin, boleh juga ke dapur sikit-sikit. Banyak no. Tetapi kita letak 3 yang utama sahajalah. Orang perempuan dikurang, saya katakan tadi, dia bukan terlalu mengutamakan soal para serupa. Tapi itulah, kita macam Datuk sebut, kita nak kena tukar dah. Pergi mencari timba, tukar macam mana Tupperware cari air lah kot. Gitulah nampaknya. Jadi kalau kita kata yang idealistik, yang macam kita bercakap, kalau engkau jadi bulan, aku jadi bintangnya. Kalau engkau menjadi bunga, aku jadi daunnya. Itu zaman dulu. Saya tengok anak murid saya punya sajak, saya pun terkejut. Dia tulis, kalau engkau menjadi komputer, akulah tertikusnya. Itu bahasa moden agaknya tu. Zaman kita tak ada komputer, bulan bintang je ada. Sekarang dia kata, kalau engkau jadi komputer, akulah tertikusnya. Sanggup gitu? Jadi saya rasa apa yang penting di sini 3 kriteria yang utama. Dan paling kita kena ada ialah dalam perkahwinan kita tak akan jumpa orang yang ada semuanya. Tetapi sifat redha dan syukur itulah yang akan menyempurnakan pasangan kita. Wallahu a'lam. Baik, yang bagi Dr. Fazilah Kamsah, mungkin boleh menambah apakah ciri-ciri yang lelaki yang menjadi idaman wanita walaupun bukan wanita. Tapi penting sekarang mungkin Datuk nak nyatakan ciri-ciri wanita pula yang menjadi idaman lelaki, dan menokok tambah apa yang dijawab oleh Dr. Mashita. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Aziz, Datuk Mashita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya banyak buat kajian macam Datuk Mashita juga, sebab saya orang sains yang memang dididik secara saintifik untuk sentiasa mengkaji. So saya banyak mengkaji, bertanya pada orang perempuan apakah yang mereka idamkan seorang lelaki itu, dan apakah pada orang lelaki saya tanya apakah ciri-ciri seorang wanita yang mereka idamkan. Anak saya pun saya tanya, isteri saya pun saya tanya. So ikut kajian, nak tambah kalau Datuk punya kes lah tadi. Rupanya orang perempuan, dia kalau tengok orang lelaki, tengok yang kemas dulu, pakaian kemas. Dia kalau ada jerawat, bekas-bekas jerawat tu, dia yang dia lagi macam ni lah, macam lebih macho lah. Dia kalau muka manis sangat, dia tak. Dia kalau bekas kena tembak ke, ada kena parang, itu bekas tu yang macho. Mahal tu. Itu satu. Tapi rupanya dalam konteks yang sama, orang lelaki pula bila memandang wanita ikut kajian satu dunia, dia dapati bahawa orang lelaki akan memandang satu ialah wajah orang perempuan itu, wajahnya dan juga potongan badannya. Itu secara umumnya. Now, berkaitan pula itu pula, saya pun buat kajian demi kajian. Bagaimana kita nak menarik jodoh based on sifat-sifat wanita kegemaran seorang lelaki. Rupanya, itu sebenarnya bila saya baca majalah dan sebagainya, orang cantik sengsara, orang handsome sengsara. Rupanya orang lelaki yang isterinya terlampau cantik tak tenteram hidupnya. Orang perempuan yang suaminya terlampau handsome tak tenteram hidupnya. Ikut kajian satu dunia. So puan-puan, adik-adik, anak-anak, carilah yang sedang-sedang lah. Yang sedang-sedang. Macam kita legit, okey lah. Taklah seteruk kes-kes yang disebut oleh Datuk Mashita Ksia, budak-budak. I don't think dia punya student tu macam itu. Adakah the last 10 semua lelaki? Tak patut tu. I think tu ada exaggeration sikit tu. Ksia, budak lelaki. Okay. So ikut kajian, maaf kalaulah saya daripada 1 hingga 10, katalah saya ni 5/10. Aziz mungkin 8/10.
Datuk Masyita mungkin bagilah Chan 9/10, bagi Chan lah, ya. Kita linian, ya. So rupanya orang kalau 5/10 elok digandingkan dengan orang yang 5 atau 6/10. Itu rupanya. Ya, artinya laki-laki walaupun dia kalau berbangga dapat seorang makwa, seorang girlfriend yang cantik, tapi untuk jadi isterinya dia akan cari yang sepadan. Bak kata ustazah tadi lah, sepadan dengan dirinya. Walaupun dari segi skala kecantikan. Itu kajian, dan saya amat setuju, ya. Kalau kita tengok keliling pun begitulah. Sebenarnya kalau ialah awak kaya, ya, Datuk ke Tan Sri, maaflah, ini sebagai contoh realiti di masyarakat kita. Isterinya pula cantik, ya. Suami baru 60, ya, isteri baru 24. Ngam lah, ngam, ya. Ya. Ikut sunnah. Nabi 53, Aisyah 13. Jadi okeylah tu. Hanya jangan komen yang bukan sunnah. Sunnah. So sunnah okeylah tu. Jangan lawan sunnah. Okeylah tu, ya. So tapi sengsara. That's not right. Ya, dalam konteks hidup sekarang ini it's not right. Jadi akan sengsara. Baik, kalau kita boleh rumuskan, apakah ada sifat-sifat wanita yang menjadi idaman laki-laki? Satu, kata survei yang saya buat di Malaysia, orang laki-laki punya tertawan pada wanita yang yakin pada dirinya, confident. Dia cantik tapi tak perasan dia cantik. Engkau? Dia pandai tapi tak perasan dia pandai, dan tak mengutuk laki-laki. Itu mahal tu. Itu mahal tu. Nasib baik dia dah kahwin, jadi senanglah, okeylah. Right. So satu of course lah, ya. Dan konsep cantik, of course laki-laki suka wanita yang cantik, tapi cantik itu berbeza. Masa saya bujang-bujang, saya suka wanita yang slim. Oleh kerana isteri saya dah besar sekarang, saya suka wanita yang besar. Okeylah tu. Jadi cantik itu relatif. Jangan takut. Kalau anda wanita yang pelajar perempuan atau orang bujang perempuan yang agak besar, cari yang besar-besar. No problem, ngam. Ya, okey. Satu. Ya, of course lah, laki-laki yang mencari berakhlak. Walaupun kita ni rocker, kita akan cari wanita yang berakhlak, dari keluarga yang baik-baik dan sebagainya. Alright? Tetapi saya ulang balik. Kes Dr. Masyita punya kes tadi relevan. Orang laki-laki suka isterinya orang yang bijaksana, yang pandai, tapi tidak menunjukkan sangat kepandaiannya kepada laki-laki sampai nampak kebodohan lelaki. Ramai lelaki akan tertolak kalau nampak sangat dia bodoh berbanding pasangannya. So even though you are smart, it's fine, it's good. But don't show off that you are that smart. Don't be too smart. Itu maksudnya. Ya, saya tak mengatakan orang perempuan tak boleh pandai. Pandailah. It's okay, it's good. Tapi janganlah terlampau pandai pada orang lelaki. Lagi? Jangan terlampau cerewet sangat. Jangan terlampau cerewet. Suruh cakap dulu pun komplain. Ya. Contoh. Ini yang laki-laki semua kata Allah. Contoh aja, jangan you fikir yang lain. Ya. Okey, jangan terlampau cerewet, jangan terlampau cemburu sampai sesak nafas. So one lady, ya. One lady komplain ke saya, menangis kat telefon. Saya pun tak tahu mana nak start, menangis. What happened? Inilah tunang saya ni. Kami dah nak nikah 4 bulan lagi, tapi dia dah dingin, dia tak balas ambil SMS, dia tak jawab. Ya. Cuma kesalahan saya lah, I banyak tanya dia. Itu je sebab dia pergi mesyuarat. Mesyuarat kat mana? Dengan siapa? Di mana? Kenapa lewat? Ya. Agenda juga kenapa habis berapa? So dia tanya baru satu perkara tentang mesyuarat dah 29 soalan. Macam mana orang tak lemas? Akhirnya boyfriendnya diam. So dia tanya saya, patut tak saya kontak lagi? No. Orang laki-laki bila merajuk, biarkan dia merawat dirinya sendiri. Orang laki-laki cukup pantang kalau merajuk, dikejar-kejar oleh perempuan, dia menyampah. Nampak? Saya bagi rahsia, saya bagi trik. Biarkan dia, biarkan. Cuma pamerkan kasih sayang, doakan dia cepat pulih. That's all. Jangan cuba nak never mind, jangan pujuk-pujuk. Laki-laki tak suka dipujuk. Tapi kalau orang perempuan merajuk, memang sangat-sangat suka dipujuk. Sebab orang laki-laki bila dia rapat pun dengan pasangannya, dia rasa tertekan, dia akan renggang kembali. Sebab laki-laki ni macam getah rubber band. Ya, dia kalau dah rapat sangat, dia rasa gelisah, rasa lemas, dia jauhkan sikit. Itu sebenarnya sayang isteri, tinggalkan. Dia nak bergisah kejap, lega, rindu, balik. Itu caranya. Faham? Oh, you bujang takkan faham? Tak apa. Ini orang yang tak bujang ni faham Datuk Masyita, mungkin faham sikit-sikit lah. Ya, sebab dia belum cukup tua. Ya, orang tua macam saya mungkin faham lebih sikit gamaknya. Ya.
Okey, so jangan terlampau cemburu dan orang lelaki cukup pantang wanita yang melawan cakapnya. Baru girlfriend, boyfriend, baru bertunang dah melawan, tak setuju. Kalau tak setuju pada lelaki, orang lelaki cukup sedih.